Yes. Dan itulah dia rancangan realiti yang akan kami bawakan di RTM kepada anda semua. Rancangan realiti bola sepak RTM yang mana lagunya tadi, lagu temanya sudah pun kami persembahkan kepada anda menerusi band inspirasi daripada sekolah seni. Dan sekarang untuk kita merungkai apakah yang ada di sebalik program realiti bola sepak RTM ini, saya sangat-sangat berbesar hati bersama dengan Otai Penyiaran dalam bidang sukan terutamanya. Pertama pada hari ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Datuk Jasni Syafiq yang merupakan pengarah program realiti pencarian bakat realiti bola sepak RTM, dan yang kedua kita bersama dengan Encik Muhammad Azrai Khor Abdullah, iaitu Ketua Jurulatih Pemilihan untuk program realiti bola sepak RTM. Baiklah Datuk, kalau saya nak bacakan dia punya sinopsis ini, saya kira panjanglah jugalah kan. Saya kira baiklah Datuk yang cerahkan kepada kita semua program ini bentuknya bagaimana, kenapa ia sangat istimewa. Datuk, silakan. Baik, terima kasih Rizwan dan juga terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana memberi ruang kepada kita pada hari ini. Dan secara ringkas dia, program realiti bola sepak di RTM merupakan satu program realiti yang pertama di RTM. Kalau sebelum ni kita ada 2 program realiti di negara kita. Tetapi yang ini kita namakan The Next Supermok. Ia ada sedikit kelainan dan juga satu keistimewaan berbanding dengan 2 acara sebelum ini. Kerana kita tak ada penyisihan, tak ada tarik beg, menangis balik, semua tak ada kan. Tapi sepanjang program ini, kita secara ringkas dia, kita akan bermula di 4 zon, di 4 negeri. Dan selepas itu kita akan memilih pemain-pemain dan akan bawa mereka ke Kuala Lumpur untuk latihan di peringkat pusat, dan selepas itu kita akan membentuk satu pasukan untuk bawa mereka mendapat pendedahan di peringkat antarabangsa, iaitu di Thailand. Menentang kelab pasukan Liga 1, League 1 Thailand, di sebuah kelab di Bangkok. Jadi kalau saya baca di sini, pemain bola sepak berumur di bawah 17 tahun. 17 tahun yang akan menjadi peserta. So peserta itu sudah dapat ataupun masih lagi dalam proses pemilihan? Kita baru war-warkan dalam 2-3 hari lepas tentang program ini untuk pemain-pemain di bawah 17 tahun. Bermakna kata tingkatan 5 lah. Tingkatan 5 sekarang ini. Dan alhamdulillah kita punya respon cukup bagus. Tapi untuk setiap sekit kita hanya buka untuk 48 pasukan saja. Dan setakat ini dah hampir separuh mendaftar. Jadi cukup 48 tu kita terpaksa tutup lah. Dan respon alhamdulillah, dan kita harap pada 1 hari 2 hari lagi kita akan dapat full tim untuk register. Okey, selaku Ketua Jurulatih Pemilihan Encik Azrai, macam-macam Encik Azrai, apakah kriteria dan juga ciri-ciri yang Encik Azrai nak cari dalam program pada kali ini, Pagi Coach? Okey, terutama sekali syukur alhamdulillah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah pada pihak RTM kerana memilih saya. Lagi lebih bererti mencari Supermok ni, kebetulan Supermok ni adalah teammate saya. Masa saya bersama dengan pasukan kebangsaan di era 70-an. Kami pernah main sekali dan sebagainya. So lebih mudah bagi saya untuk nak cari calon-calon yang mempunyai ciri-ciri perwatakan yang seperti arwah Muqtadari. So dengan terpanggilnya saya dalam pasukan ini, sudah tentunya saya tahu apa yang nak kita cari. Dan sudah tentunya kalau ikut macam Datuk penyanyi, kita ada 4 zon. So di situ kita akan pilih dengan secara teliti lah. Itu matlamat kita lah. Jadi ada 48 pasukan tadi Datuk cakap. Adakah dalam 48 pasukan nanti diekstrak lagi bakat-bakatnya ini supaya menjadi lagi kecil, dan juga kita akan membentuk satu pasukan? Ya, sudah tentu. Daripada 48 pasukan, 10 pemain bagi setiap pasukan. Mereka ini akan berlawan antara satu sama lain sehinggalah mereka muncul sebagai juara. Tetapi sepanjang perlawanan, sepanjang perjalanan itu, pemain-pemain ini akan dinilai oleh Coach Azrai. Dan kita amat yakin dan percaya bahawa Coach Azrai memang sebelum ini rekod Coach Azrai ini untuk cari bakat ubi muda lah katakan. Banyak yang dilahirkan oleh Coach Azrai seperti Badrul,
Badrul Bakhtiar, ramai lagi pemain, Khairil Muhaimin. Itu antara produk yang dicari oleh Coach Azrael, dan kita harapkan program ini juga kita dapat cungkil ataupun cari bakat yang seperti yang Coach lahirkan sebelum ni. Jadi program ini bermulanya bila? Okey, terima kasih. Program ini akan bermula insya-Allah 4 hari bulan Februari. Kita bermula di Melaka. Padangnya ialah di Padang Universiti Teknikal Melaka di Air dan 5 hari bulan di Shah Alam. 11 hari bulan kita akan berada di Kota Baru di Kubang Kerian di USM Padang University Sains Malaysia, dan pada 18 hari bulan kita akan berada di MPSAH ataupun IPSAH, Institut Perguruan Sultan Abdul Halim di Sungai Petani. Dan pasukan-pasukan perlu mendaftar dulu dalam kita punya borang pendaftaran tu boleh diambil, diperolehi di Facebook dari Tepi Padang dan terus register di situ. Maksudnya bermula 4 hari bulan itu rakaman akan berlangsung lah. Ya, rakaman akan berlangsung, dan kita juga mendapat sokongan daripada pelbagai pihak. Pertamanya kita akan dapat penampilan khas beberapa bekas pemain seperti Hasmawi, Syahril Arsyad, kita ada Sapian Wahid. Kemudian di Kelantan kita ada beberapa pemain macam Pia. Dan saya nak cerita sikit bahawa pemain-pemain yang menyertai program ini, selain kita mencari bakat mereka dan membawa mereka untuk diberi pendedahan di Thailand, dan mereka juga akan ditawarkan ataupun diberikan beasiswa. Kalau selepas ni dia form 5 tingkatan 5, selepas SPM kalau dia nak melanjutkan pelajaran, ada satu college, Universiti College Antarabangsa Cyberlink telah menawarkan beasiswa untuk kursus football, diploma in football. Betul. Dah ada diploma in football course di universiti kita di tanah air. Jadi peluang bukan sahaja kita mencari bakat, tetapi kita program RTM ini, itulah yang saya katakan istimewa. Kita bagi juga peluang untuk pendidikan dan juga akademik. Cukup penting sebenarnya pendidikan dan juga sukan itu supaya ia bergabung untuk membentuk atlet yang lebih matang. Coach, kalau ikutkan turutan ciri-ciri yang diperlukan untuk membentuk ubi muda ini, apakah turutan yang pertama? Adakah fizikalnya, seperti skillnya, atau body kena macam Rizwan ke apa? Okey. Ciri-ciri utama yang paling penting sekali itu sebagai footballer, dia kena mempunyai bakat, skill individu yang orang kata terbaik. Satu lagi perwatakan. Untuk mewujud satu pemain yang betul-betul berkualiti itu kita memerlukan fizik yang sihat, kualiti individu, skill, technical know-how yang mantap, dan yang penting sekali disiplin, dedikasi. Itu semua pentinglah. So dalam sepanjang program kita tu kita akan lalui dengan secara teliti, kita akan memilih dengan teliti dan segala gerak-geri. Dengan kita ni orang lama lah, kononnya kita dengan tingkah laku budak-budak tu kita akan tahu. So kita nak pilih yang terbaik. Apa karakteristik Muqtada Hari ini di mata coach? Muqtada Hari ini dengan Muqtada Hari. Saya mula mengenali arwah Muqtada Hari itu pada tahun 70. Masa tu bola sepak di peringkat umur ni dia dinamakan Piala Bendi, oleh kerana dulu tu kan kita terpengaruh dengan penjajah. So piala tu memang piala penjajah, Piala Bendi under 20. So masa tu tournament tu di Sarawak, Kuching. So di situlah apabila bertemu pasukan Selangor tu, detik pertama mengenali beliau dan sebagainya. Lepas tu kita jadi kawan rapat dan sebagainya. Dan later on apabila dipanggil untuk mewakili negara, lagi rapat. So keistimewaan arwah Muqtada Hari ini, dia punya disiplin, dia punya individu skill, kekuatan dia dan juga penampilan perwatakan dia. Bagi saya sampai hari ini saya letak dia sebagai satu role model. Tak ada players lain yang boleh tandingi lagi. Dan di segi kalau 70-an dulu tu, kita kalau tengok national team, bukan kita nak kata kan, jarang-jaranglah kita boleh dapat player yang betul-betul warak 5 waktu tak tinggal dan sebagainya. Sedangkan masa tu saya belum diislamkan lagi, tapi kita sangat-sangat hormat
sangat-sangat sanjung dengan cara dia, penampilan dia, tak sombong, sopan, hormat orang tua-tua. Itu benda-benda ciri-ciri selain pada individu skill dia dan kekuatan dia. Saja nak share pada generasi yang muda ni, masa arwah lari dalam padang tu, masa dia lari, rumput kat belakang tu naik ke atas. Dia punya kekuatan kaki dia dan dia punya tu. So di antaranya lah pada tahun 78 last kali saya bersama dengan skuad kebangsaan masa di Asian Games di Bangkok. So kita punya latihan pusat tu di Penang Sports Club. So kita training ni di padang rumput nah. Masa tu kita punya national sprinter Rabuan Pit. Masa tu Rabuan Pit kan buat 11 10 something. So masa bergurau tu kita tanya dia apa dia punya best time, what to expect di Bangkok Asian Game tu. So dia bagi tahu, lepas tu dalam gurauan arwah Ali Bakar kan dia orang partner. Dia kata adalah senang je, kacang je. So dalam keadaan tu kita try Rabuan Pit jadi starter, dia sprint. Masa dia sprint tu lah, rata-rata tengok rumput naik daripada belakang masa dia lari tu di padang rumput tu, bukan atas track. Itu kekuatan dia. Dan kalau tengok dia punya fisik dulu bukanlah kata latihan canggih, ada gym apa semua, tapi dia sendiri buat dia punya workout. Kalau kita tengok susuk badan dia memang itu. Ya, bercerita tentang susuk badan, bakat itu sendiri dalam sukan bola sepak, adakah bakat itu perlu hadir dahulu? Contoh dalam sukan renang, kita menyaksikan Michael Phelps, contoh perenang daripada Amerika Syarikat. Fiziknya itu sendiri merupakan satu bakat yang orang lain tak ada. Tapi dalam sukan bola sepak, adakah talent itu wujud untuk seseorang itu secara lahirnya memang sudah ada talent dalam bola sepak dan ia hanya perlu diasah selepas itu, Datuk? Ataupun coach dahulu? Saya rasa coach lebih wajar untuk sudah tentunya talent diutamakan. Susuk badan tu kalau dulu mungkin ada setengah kata you perlu susuk badan yang besar, tegap dan sebagainya. Tapi sekarang bola sepak moden telah buktikan Lionel Messi tak besar pun. So tengok keadaan dia, tengok banyak-banyak pemain yang ternama sekarang ni, macam Salah dia orang ni pun tak besar. Mane semua dia orang tak besar, tapi skill. Itu skill. Dan satu lagi dengan modern football tu, of course dia punya mental approach, banyak benda yang ni. Dan walaupun susuk badan yang kecil, tapi oleh kerana kaedah latihan dengan gym workout yang sistematik memberi dia kekuatan, power dan strength lah. Itu penting dalam sukan ya. Tapi keutamaan bakat itu talent memang perlu lahir. Yes. Secara naturalnya. Yes. Okey. Datuk, mungkin untuk mempromosikan The Night Super Monk ini, di mana platform-platform? Instagram, Facebook ada ke? Instagram ada, Facebook pun ada. Kita boleh ambil di Facebook dari Tepi Padang, kerana di situ dah ramai followers, dah 15,000. Jadi boleh ambil borang tu di sini dan terus register lah. Kita perlukan 10 orang pemain saja, dan pemain-pemain ni saya rasa seperti yang dikatakan oleh coach, kita nak mencari seorang pemain yang berbakat, tapi selain daripada itu kita juga ingin mencari seorang pemain yang mempunyai jiwa seperti Super Monk, kan? Kita ada Super Monk kalau di Hungary, kita ada Puskás, Pelé di Brazil, Maradona di Argentina. Jadi di Malaysia kita mahu pemain-pemain yang kita pilih ini menjiwai semangat seperti yang mana coach katakan tadi, semangat Super Monk. Ramai lagi pemain-pemain peringkat kebangsaan di tahun 70-an, 80-an mempunyai semangat begitu. Tetapi salah seorangnya ialah Super Monk, Muqtadari, dan itulah yang kita cari dalam program ini. Jangkaannya episod pertama bila akan ditayangkan, Datuk? Tarikhnya? Itu tarikh tayangan dia bergantung kepada sahabat-sahabat rakan di unit siaran di RTM, tetapi insya-Allah kita punya rakaman ni akan bermula 4 hari bulan. Jadi bukan saja main bola tetapi keluar TV lah. Dan mereka juga ada peluang untuk kita bawa ke Kuala Lumpur dan mereka akan melawat Stadium Merdeka, satu nostalgia punya tempat. Stadium Merdeka yang sekarang telah dibaik pulih, dan selepas itu kita akan bawa mereka ke Bangkok. Jadi bukan senang peluang untuk ke Bangkok kerana bola sepak di Thailand sekarang ini. Prachuap FC. Prachuap ni dia tak jauh daripada Bangkok, dalam 1 jam lebih gitu. Dan ramai ada juga pemain-pemain dari negara kita yang beraksi di Liga Thailand. Jadi bukanlah asing bola sepak Thailand di negara kita lah. Masih terbuka ke, Datuk? Masih terbuka. Berapa pasukan lagi yang kosong?
Mengikut data semalam tu kita masih ada kekosongan dalam 30%. 30%. Daripada 48 pasukan bagi setiap venue di Melaka, di Sungai Petani dan juga di Kuala Lumpur serta Kelantan. Kena register Online. Online? Yes. Satu pasukan dahulu. Teruslah kan? Ya, terus. Okey. Itu dia program Reality Bola Sepak RTM mencari the next Super Mok, arwah Mohtadari yang cukup hebat. Susuk tubuhnya dan juga auranya sebagai pemain bola sepak. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Terima kasih kepada Datuk Jasnin Syafiee, pengarah program. Terima kasih juga kepada Coach Muhammad Azrai Khor Abdullah, Ketua Jurulatih Pemilihan, dan semoga kita dapat lahirkan bintang bola sepak baru untuk Malaysia melalui program ini. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.